Dia kena tadabbur pula. Kena live. Okey. Dah live kan? Bismillah, test. Baik je lah kot ya. Okey, baik. Lelaki, boleh tak ke sini sikit? Supaya saya tak rasa keserongan di hadapan. 2 ke 3 ke 4 pun boleh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang jiwa muda, wajah-wajah syurga yang datang pada malam ni. Dan sebelum ni, kalau anda perhatikan dan anda ikuti kelas-kelas di Tadabbur Center, saya percaya anda akan perasan pada perkara ini, iaitu ramai daripada kami berkongsi kepada anda macam mana untuk faham Al-Quran dengan lebih mudah, dan kami banyak ketengahkan dalam bentuk cerita. Betul? Siapa yang kat sini datang pada setiap hari? Boleh tak saya nak tahu? Ataupun most everyday lah, selang sehari ke 2 hari dia datang sini. Subhanallah. Subhanallah. Lagi-lagi wajah-wajah syurga. Tahniah. Okey, baik. Pada malam ni saya akan bawakan pada satu slot, satu buku yang saya kira sangat menarik, dan dia sangat berbeza pada perkongsian-perkongsian yang sebelum-sebelum ni. Sebab apa? Subhanallah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Subhanallah, pada malam ni dan pada slot saya sekarang dan selepas-lepas ni, saya akan fokuskan kepada sebuah buku, iaitu permulaan dalam kita nak tadabbur Al-Quran, Mabadi' Tadabbur Al-Quran Al-Karim, iaitu permulaan bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan tujuan saya percaya kalau anda nak datang ke sini pada setiap hari, pun bukan sepanjang hari, hanya ada certain waktu je anda boleh belajar. So dia akan sangat rugi, sebab anda ada masa lebih daripada 12 jam setiap hari yang anda berjaga, tak termasuk anda tidur lah, dan anda bersibuk dengan benda-benda yang lain. Subhanallah, tanpa anda perlu datang ke Tadabbur Center sekalipun, pada slot saya dan selepas ni pun saya akan fokuskan, kongsikan kepada anda supaya anda tahu macam mana nak mentadabbur Al-Quran. Sebab ramai daripada kalangan manusia, subhanallah, ramai daripada kalangan kita masyarakat Melayu, mereka sangat takut untuk faham Al-Quran. Subhanallah. Bukti dia, ada satu kes. Nak tahu tak kes ni? Sebelum kita masuk kepada topik, ada satu kes yang saya mengajar Al-Quran, makcik itu takut nak faham terjemahan Al-Quran. Dan dia agak mengejutkan saya, sebab dia takut tersalah faham. Dia takut dia tersalah tafsir. Subhanallah. Kita akan bincangkan sebentar lagi apa beza tadabbur dengan tafsir, supaya anda jelas dan anda tidak lagi rasa bimbang. Setelah daripada itu, saya akan pergi kepada satu modul lain, iaitu modul ni Al-Quran dan KPI dalam pembangunan manusia. Al-Quran macam mana dia membentuk manusia. Buku ni dia adalah bentuk grafik, tapi dalam bahasa Arab. Saya ada lagi 2 buah kot kat saya. Siapa yang nak nanti boleh bagi tahu. Buku ni sangat best. Dia dikeluarkan oleh Jam'iyah Muhafazah Quran kat Jordan. So dia sangat best. Saya akan kongsikan macam mana dalam bentuk kita nak aplikasi. Sebab at the end, bila mana kita tadabbur, ada 5 stage. Stage yang kelima adalah kita nak beramal. Subhanallah. So anda bawa Al-Quran tak pada malam ni? Jangan risau, kalau anda ada phone pun ada Al-Quran. Tidak perlu lagi kita nak risau kalau kita tak bawa Al-Quran. Sebab Al-Quran sekarang ni ada di mana-mana. Bahkan pusat cetakan, kedai yang menjual,
terlalu banyak. Bahkan handphone kita pada bangun pagi tu pun dah ada dah. Dan saya sangat suka di Aikim, dia pasang Al-Quran pada tengah malam. Dan bagi anda yang nak dengar bahasa Arab, di Jordan ada satu radio. Anda boleh follow, boleh download apps ni, atau boleh pergi ke internet untuk anda dengar bacaan-bacaan Al-Quran dan juga tafsir bagi yang anda berminat untuk dengar dalam bahasa Arab. Nama dia Hayah FM. Ha, ya, alif yang ada hamzah tu dengan ta bulat tu. Hayat FM. Dalam bahasa Melayu tulis HAYAT. Hayat FM. Baik. Saya tak nak tanyakan masa. Subhanallah, pada hari ini sebelum kita masuk kepada tadabbur. Siapa kat sini dia baru tahu yang tadabbur Al-Quran itu adalah wajib? Tahukah anda ada 5 kewajipan yang perlu kita tunaikan pada Al-Quran? 5 tanggungjawab dan dia adalah wajib. Kelima-lima ni. Kenapa dia wajib? Kerana 5 task ini dimentionkan sendiri dalam Al-Quran. Subhanallah. Anda boleh perhatikan tanggungjawab yang pertama. Saya akan sebut tanggungjawab yang pertama. Okey, ini kitab dia. Saya tak tekan slide. Cakap je kan, tak tengok slide. Subhanallah. Ini kitab dia yang kita akan bincangkan. Dan ini dalil dia untuk kita tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah ni ada pada surah. Subhanallah, kejap. Tadi ada, bila saya nak baca terus hilang. Pada surah An-Nisa ayat ke-82. Surah An-Nisa ayat ke-82. Penting kita tadabbur. Ini kewajipan dia. Tetapi ada 5 perkara. Saya dah tulis slide tapi takut. Alright. Tercicir kot. Ada 5 kewajipan. 5 kewajipan Muslim terhadap Al-Quran. Kenapa dia bertindih tu? Tak cukup ruang besar lagi tu. Ada 5 tanggungjawab soal. Yang pertama, mendengar ayat-ayat Allah. Anda boleh buka pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Allah Ta'ala berpesan. Ingat saya dulu ada kes di UIA. Mereka seringkali pasang Al-Quran sewaktu orang tengah bersibuk. Saya cuba memahami tujuan dan saya cuba memerhati umat manusia, adakah mereka mendengar Al-Quran. Kerana saya bimbangkan, Allah Ta'ala mentionkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa maksud dia? Surah, anda boleh buka Al-Quran pada muka surat berapa ya? Siapa ada dah jumpa muka surat? Surah Al-A'raf ayat yang ke-204 berbunyi apabila wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan. Allah Ta'ala, anda perhatikan pada ayat tadi saya tak mentionkan dekat sini. Anda perhatikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala letak pada perkataan quri'a. Muka surat berapa? 176. Muka surat 176. Quri'a bermaksud sesiapa sahaja yang baca, sebab dia tidak dimentionkan siapa yang baca. Siapa-siapa. Bila sahaja anda dengar orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengarkanlah bacaan tersebut. Fahamilah. Wa ansitu. Diam. La'allakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu tanggungjawab pertama. So pay attention. Kadang-kadang bagus kita pasang ayat Al-Quran, tapi make sure jangan kita tengah riuh rendah pasang Al-Quran seolah-olah orang tak rasa Al-Quran itu satu anugerah. Al-Quran itu satu mukjizat yang masih kekal. Anda kena ingat kalau kita ada perhatikan dalam sirah belah bulan, sirah air keluar daripada tangan Nabi, sirah Nabi ke Gua Hira, dan banyak lagi mukjizat dalam Al-Quran. Semua itu berlaku dan habis pada zaman tu.
Tetapi ada satu mukjizat yang masih kekal sehingga sekarang, yang namanya Al-Quran. So pay attention. Bila Quran dibacakan, pay attention. Jangan kita biarkan dia sebagai satu dia dengan lagu yang sia-sia. Tanggungjawab yang kedua, tanggungjawab, which mean responsibility yang kita kena buat adalah tilawah. Kita kena baca. Adakah baca tu syarat kita mesti kena dengarkan suara? Depend kepada situasi anda lah. Kalau anda sibuk, tengok makna. Saya perhatikan, saya ada kes. Ini pengalaman pertama saya sampai di Jordan. Pada saya tahun 1 lah, saya cuba nak memahami orang Arab punya bercakap. So saya akan ke kedai. Saya ke kedai phone dan saya perhatikan owner kedai phone tu, dia buka Quran tau. Tapi saya tak dengar dia baca. Saya perhati je. Dia tunjuk macam tu. Laju betul. Saya kata, apa yang kamu buat? Dia kata, aku sedang membaca Al-Quran. Macam mana kamu baca? Saya tak dengar pun suara. Tak baca, awak faham makna. Tak semestinya awak baca tu, itu lafaz. Awak baca, awak sebut. Dia bagus sebab kita akan dapat pahala. Tapi in case kalau awak sibuk, awak penat bekerja setiap hari, jangan sampai kita tak mahu nak select dan belek faham Al-Quran. Anda boleh tengok reason untuk kita membaca ni pada surah Al-Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Surah Al-Muzammil ayat ke-20. Anda boleh tulis nota kaki ni supaya balik nanti anda boleh buka, anda boleh buat homework, at least anda buat revision. Sungguh ajaib, anda jangan terkejut tau. Saya di Jordan belajar dalam mazhab Hanafi. Dalil ni faqra'u ma tayassara minal Quran. Di sisi mazhab Hanafi, di sisi mazhab Hanafi, jika anda tidak membaca surah Fatihah, di sisi mazhab Hanafi, saya ulang, tidak membatalkan solat. Memadai kalau anda membaca 3 patah perkataan ayat dalam Al-Quran. Pada mana-mana ayat, dia orang berdalilkan pada ayat ni, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana-mana ayat dalam Al-Quran. Ini untuk pengetahuan, tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur, baca Al-Fatihah, kerana dalam hadis yang sahih Nabi sebut la solata liman lam yaqra bi fathil kitab. Tak boleh. Orang azan silent, tekan tepi. Ada faqra'u ma tayassara min, banyak lagi surah Muzammil, wa umirtu an akuna minal muslimin, wa an atlul Quran. Ada banyak lagi rujukan, tetapi saya tak nak bagi nota kaki yang agak banyak kepada anda. Saya cuma nak bagi reason dan bukti yang itu responsibility kita. Bila Allah Ta'ala perintahkan, bermaksud dia adalah responsibility. Kenapa saya tahu makninah kat situ? Responsibility, dia kena mesti dibuat. Yang ketiga, responsibility yang ketiga, iaitu kita kena hafal. Saya nak mentionkan hafal ini satu tuntutan dalam kita nak baca Al-Quran. Tetapi pay attention, jangan kita didistractkan dengan pelbagai fadilah yang kita tak pasti ketepatan dia. Bukan nak kata kita jangan pegang dan jangan ambil. Tidak. Kerana tuntutan untuk kita hafal Al-Quran tu, anda boleh lihat sendiri dalam surah Al-Ankabut. Surah Laba-Laba ayat ke-49. Anda boleh dapati sendiri satu kewajipan, dan bahkan sebagai ulama mengatakan wajib kita menghafal Al-Quran. Tetapi untuk kita bagikan support dividen dengan sumber-sumber dan ganjaran-ganjaran yang mana kita masih tidak, bukan kita tidak masih, ulama mengatakan fadilah itu tidak pasti authority dia. Mudah katanya daif lah. Ada yang daif, yang sahih kita boleh ambil, yang daif boleh beramal. Tetapi ada yang bawah pada daif, kita kena berhati-hati. Bagus untuk dijadikan sebagai tasjid, sebagai dorongan. Tetapi untuk kita mengatakan itu adalah fadilat yang secara pasti, kita kena hati-hati. Kerana syarat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i sendiri ketika mana nak menentukan hadis yang mursal atau hadis-hadis daripada kategori hadis yang dhaif. Baik, yang keempat. Yang keempat ini adalah yang terakhir, yang mana ramai asatiza anda boleh dapati di TV, radio dan juga YouTube.
untuk terangkan dan tadaburkan kepada anda, kerana yang terakhir tidak ada yang boleh tolong malaikat, anda kena tolong diri sendiri, kena beramal. Ingat, bila kita baca Al-Quran, bila kita nak faham Al-Quran, at the end bukan kita nak cari salah orang. Bila saya sering kali melihat orang membaca surah Iza ja'akum, ayat Fatabayyanu tu, surah ayat ke-6 tu, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Orang sering mengatakan, bila kau dengar berita, kau tabayyunlah dulu. Mereka sering menggunakan dalil-dalil nas Al-Quran dan juga hadis bukan untuk dia beramal, tetapi untuk dia beritahu orang, kau tak dengarkan dulu, kau tak nak dengarkan penjelasan aku, kau terus judge aku. Banyak orang dia nak bagi tahu kau kena beramal, dia tak nampak dia tu kena beramal dulu. Every single news yang dia dapat, pause. Adakah ini betul ataupun salah? Bila mana kita fikir kita nak bagi tahu orang hukum, so banyak kadang-kadang sebab mati kita ada dua tau. Cuba anda fikirkan hikmah ini pun tadabbur juga. Kita kan step pertama sekejap lagi kita akan pergi apa itu tadabbur. Setelah anda tahu tanggungjawab 5 ni dulu, ini pun tadabbur juga. Cuba anda perhatikan, kenapa ya Allah Ta'ala bagi kita 2 biji mata, kiri dan juga kanan, 2 telinga, 2 tangan, kiri dan juga kanan, dan 2 kaki, tetapi 1 sahaja mulut. Bayangkan kalau kita ada 2 mulut. Subhanallah. Kita mulut yang 1 ni pun, telinga 2 ni pun tak sanggup nak dengar kan. Bahkan kalau campur 4, telinga isteri dan suami pun tentu boleh dengar kan. Kalau perempuan kan dia berbisik dekat rumah, berbisik, telinga dia dan telinga suami pun kan. Bayangkan, bermaksud mata 2 kita adalah 1 untuk kita melihat kebaikan orang lain, dan 1 untuk lihat kekurangan diri kita untuk kita perbaiki. Allah Ta'ala jadikan kita telinga 2 untuk kita banyak mendengar kebaikan daripada kita bercakap. Dengar. Kenapa ada 2 tangan, kiri dan juga kanan, dan juga kaki? Supaya kita banyak bertindak, beramal dan berbuat baik. Dan mulut kita 1 supaya kita kurang bercakap dan banyakkan berfikir. Hikmah ni. Baik. Dan yang kelima, itu hadis tu anda boleh tengok. Saya sertakan tadi ayat Quran, afala tadabbarun al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-82. Dan juga anda boleh perhatikan pada ayat surah Sad, huruf Sad sahaja tu, ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Surah Sad, iaitu tujuan penurunan Al-Quran ini adalah untuk kita faham. Subhanallah, ramai orang boleh hafal Al-Quran, bagus, kita telah memenuhi tuntutan yang ketiga, tetapi tak ramai orang boleh beramal. Dan jika saya akan kongsikan kisah sebentar lagi, bagaimana sahabat bila turunnya satu-satu ayat Al-Quran mereka akan fahami. Subhanallah, anda akan perhatikan lagi ayat-ayat yang Nabi, bila mana turunnya surah Al-Waqi'ah, turunnya surah An-Naba, kan, surah-surah yang ada beberapa surah yang lain lagi sehingga Nabi menyebabkan rambut Nabi beruban. Ada surah yang namanya Nabi baca surah Al-Imran pada kemulai dalam satu riwayat hadis daripada Aisyah, dan Nabi menangis pada malam tu. Macam mana kita nak menangis kalau kita tidak faham? Subhanallah. Baik, yang terakhir adalah yang kita kena beramal, iaitu anda boleh perhatikan pada surah Al-An'am ayat ke-155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Perhatikan pada perkataan fattabi'uhu, iaitu kita kena buat action. Subhanallah, pada minggu lepas saya dah share kepada sahabat-sahabat yang datang pada minggu lepas bagaimana kita nak buat satu tindakan yang efektif. Sebab ada kisah, ada rekod pengalaman saya sendiri berlaku, ada kes seorang wanita ditinggalkan di tempat agak padang pasir, dan macam mana isu tu ditangani tanpa stres.
Dia isu, dia masalah, dia besar sebab tersebar bukan sekadar di Jordan, bahkan di Malaysia, bagi yang tahulah. So, ada 5 step yang saya akan kongsikan sebelum kita tamat kuliah pada malam ni sebagai bonus kepada anda. Sekarang pukul berapa? Supaya saya tak terlepas. 8.36. Baik. 8.50 ingatkan saya. Alright. Hadis tadi. Kebetulan saya jumpa hadis tadi dalam riwayat Aisyah ketika mana dia bangun malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa, dan Nabi tidak lalui every single words dalam ayat Al-Quran malaikat dia akan bimbang dengan amaran-amaran Allah dan dia akan berdoa untuk dijauhkan. Dan sekiranya Nabi lalu pada ayat-ayat yang mana menyampaikan berita-berita gembira, malaikat Nabi akan doa supaya dia dapat berita tersebut, kebaikan tersebut. Bermaksud Nabi faham kepada mana, sehingga kan ulama yang bernama seorang tokoh, kalau bagi yang ikuti pengajian Islam, dia akan kenal nama dia As-San'ani. Dia kata hadis ni menunjukkan bahawa dalam solat kita dituntut untuk faham makna. Sebab tu subhanallah, jika anda ikuti kelas-kelas di Tadabbur Center, kebanyakan guru-guru kita ketengahkan dalam surah Al-As, ayat lazim, surah-surah yang biasa kita baca Al-Kahfi kan, yang kita baca pada hari Jumaat, dan surah ayat-ayat lazim yang lain, supaya bila imam baca dekat hadapan kita lebih mudah faham. Kenapa? Dan kita faham cerita. Kenapa kami banyak ketengahkan dalam bentuk cerita? Kerana 2/3 daripada Al-Quran kebanyakan adalah cerita. Dan manusia pun suka bercerita, dia suka menyembang. Bahasa kawan-kawan saya panggil sembang. Bukan huruf tha tu, sembang. Bukan juga huruf sin, tetapi huruf sod, sembang. Maksudnya apa? Kuat menyembang. Subhanallah. Baik. Ini ayat Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Dalam ni anda boleh dapati pada surah Sad ayat ke-29. Subhanallah, ayat ni banyak acap kali dia menyentapkan saya, kerana Allah bertanya kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'ana ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran, kenapakah kamu tidak mahu fahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Anda mungkin terbayangkan macam mana kita nak tadabbur. Kita tak faham bahasa Arab, kita juga tak faham kaedah, kita juga tak tahu kawaid tafsir. Nah, ini yang saya akan ketengahkan pada malam ni di akhirnya, supaya anda faham apa itu tadabbur. Kerana di hujung buku ni saya sangat teruja dan tergoda apabila dia menggariskan kenapa manusia tak boleh nak tadabbur Al-Quran. Apa yang menghalang dia untuk tadabbur? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Allah Ta'ala telah memudahkan Al-Quran untuk difahami. Nah, apa lagi yang menghalang kita untuk fahami Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah Ta'ala tanya ni bukan kerana nak bertanya. Allah nak bertanya ni kepada Allah, nak beri teguran kepada manusia yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahu faham. Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kita telah mati sehingga kita tidak mampu memahami ayat-ayat Allah. Sebab tu sahabat-sahabat, bila mana kita baca Al-Quran kita rasa kita tak faham, kalau anda tak boleh menangis, paksalah hati kita untuk menangis. Kenapalah hati kita tak faham pun, kenapalah kita tak rasa tersentuh pun, sebab itu kita tak boleh menangis. Betul ada kisah lain, tetapi kerana sebab kita tak boleh nak menangis atas sebab yang banyak dalam Quran, menangislah kerana kita tak mampu menangis. Dan berdoalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala hidupkan hati kita untuk kita mudah faham Al-Quran. Subhanallah. Baik. Ingat ni, Al-Quran telah sedia mudah tau. Dan saya nak tunjukkan kepada anda buku ni, bila anda habis je, saya mungkin akan masa dalam 1 atau 2 kuliah. Bukan 1 atau 2 kuliah, maaf, 3 atau 4 kuliah untuk habiskan buku ni. Dan saya akan simplifykan dalam bentuk point.
Dalam buku ni, bila mana anda tahu kaedah, disiplin untuk tadabbur Al-Quran, anda lebih confident untuk membaca dan start mula memahami daripada buku ni. Bahkan kalau anda terfikir kenapa aku tak terasa, kenapa kita tak rasa, apa yang menghalang kita, juga dia ceritakan dalam buku ni. Dan bestnya, dia tak bezakan. Saya sangat suka buku ni sebab dia bezakan macam ni. Ada orang kata sebab kau banyak maksiat, ada sebab kau jauh daripada Quran. Buku ni dia membahagikan dua konsep. Satu konsep dalam bentuk maknawi, sepertinya hati kita lalai, banyak buat maksiat, tak jaga solat, kan, benda-benda bersifat rohani yang kita tak nampak. Dan satu lagi benda yang bersifat kita nampak. Contohnya kita terlalu sibuk, tak bagi masa. Kita yang tak spend masa untuk baca Quran. Al-Quran bukan dibaca bila kita ada masa, tetapi Al-Quran kita baca sebab kita bagi masa untuk kita baca. Sebab kalau anda tunggu, kerja dunia takkan pernah habis. Kerja dunia takkan pernah habis. Sebab tu berilah perhatian, berilah masa untuk kita baca Quran. Jangan kita tunggu masa untuk membaca, kerana masa takkan pernah tunggu dan anda mungkin tak rasa nak baca. Ini nama dia training. Ingat, membangunkan diri sendiri adalah satu proses, dan proses itu berterusan. Anda jangan berhenti. Okey? Baik. Subhanallah. Ayat Al-Quran ni semua mention bab tadabbur. Anda perhatikan ni, saya dulu di sekolah menengah, saya takut tahu nak hafal Al-Quran. Kerana saya pernah dengar satu hadis, kalau kita hafal Al-Quran dan kita lupa, kita akan masuk ke dalam neraka. At the end, bila saya jumpa, rupanya hadis tu tidak sahih, dia hadis yang lemah. Dia boleh buat sebagai peringatan. Dan saya rasa rugi sebab waktu muda saya tak spend baca Quran. Dan saya rasa sangat menyesal. Sehinggalah sekarang, tetapi apa yang membuatkan saya turning back kembali untuk lebih confident dan yakin adalah berdasarkan, anda perhatikan kebanyakan ayat dalam Al-Quran Allah akan highlightkan perkataan tadabbur, faham. Saya akan kongsikan apa kalam ulama. Anda akan perhatikan, bila anda perhatikan kalam ulama ni rupanya mudah tadabbur. Dia tak macam tafsir. Dan semua orang boleh tafsir, orang awam boleh tafsir. Bukan tafsir, orang awam boleh faham Al-Quran, boleh rasa. Cuba anda perhatikan dalam ayat ini. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kamu tidak mahu memahami Al-Quran? Perhatikan Al-Quran, fahami Al-Quran walau kana min indi ghairillah. Kalau Al-Quran ni dia datang bukan daripada Allah, lawajadu fihi, kita akan dapati pada Al-Quran ni ikhtilafan kathira, perbezaan yang sangat banyak. Anda boleh perhatikan mana-mana kitab, hatta yang dikatakan kitab Samawi, dalam agama Nasrani, dalam agama Yahudi, tidak ada yang kekal. Bahkan sesama kitab mereka pun ada perbezaan. Tetapi kita umat Islam, alhamdulillah, kita ada satu je. Betul, kita ada mukjizat, tetapi inilah sebaik-baik dan seagung-agung mukjizat yang kita ada. Pay attention. Kita ada sebuah buku yang bukan sebarangan buku, dan buku ini sentiasa kekal relevan sehingga akhir zaman. So rugilah kalau anda tidak membaca, kerana ulama, kerana orang soleh. Pay attention dalam pada Quran. Sehingga bulan Ramadan yang kita akan masuk nanti, Imam Syafi'i khatam 2 kali, and that is truth. Dan guru saya di Jordan, dan guru kami juga di Tadabbur Center ni, Syekh Salah Al-Khalidi, 1 minggu 1 kali khatam. Anda bayangkan satu hari berapa kali juzuk dia baca. Sebelum subuh dia akan khatam 1 juzuk. Ada ayat dia yang buat saya sentak, pernah sekali. Saya bawa dia ke Mu'tah, tempat saya belajar. Daripada Amman tu, tempat Syekh tinggal, nak pergi ke Mu'tah akan mengambil masa lebih kurang 3 jam. Syekh seorang yang agak berumur. Dalam perjalanan balik, saya hantar dia daripada program di Mu'tah. Satu program itu dia sentakkan saya. Syekh sangat pancur dengan masa. Bila kata program habis pukul 2 dia start, pukul 3 dia nak habis. Orang baru nak datang. Itulah pelajaran Melayu. Orang baru nak datang. Program ni, Syekh bukan senang tau nak pergi ke mantikah luar. Dan seingat-ingat saya, Syekh jarang pergi mantikah luar. Tetapi sebab saya banyak pergi ke kelas dia, so saya ajak Syekh datang, dan Syekh datang. Bila habis je waktu, pelajar masih datang lagi. Bahkan saya hantar dia balik tu pun masih lagi student datang. Anda bayangkanlah, ada yang datang berduduk 5 minit, ada yang tak sampai lagi dah kena balik dah.
Sebab kita bagi masa, Syekh kata tak, masa aku sangat bernilai. Doesn't matter lah. So, bila saya dengan Ustaz Azrul, kalau anda perhatikan, kita orang tanya, Syekh berapa lama Syekh baca Quran dalam satu hari? Dia kata orang yang malas ni pun dia akan baca Al-Quran satu hari, tak salah saya 8 jam. Dia akan spend masa untuk baca Quran. Sekarang saya terfikir, masa bila dia baca kan? Kita pun nak cari, kita termenung. Tetapi subhanallah, bila ditanya kepada dia, itulah keberkatan Al-Quran. Syekh tulis banyak kitab, ada kitab baru tafsir, saya terlupa nama kitab dia, 54 jilid. Doesn't matter lah, cuma nak ceritanya, saya tertarik tau, tadabbur. Kalau kata kita Al-Quran ni, dia datang daripada bukan agama Islam, kita akan nampak pertembungan, tetapi dia ditempur. Anda boleh tengok rakan, saya selalu tengok Dr. Zakir Naik, ramai orang nak cuba test dan juga protes Al-Quran, tetapi cara dia respon tu membuatkan kita kata trust, dan akhir sekali orang tu pun masuk Islam. Anda bayangkan, ini zaman berzaman tau. Dia nampak tak best kalau kita nampak pada karya. Anda perhatikanlah, sebuah bisnes, anda pernah dengar tak Coca-Cola? Tahukah anda bisnes tersebut telah survive lebih daripada 100 tahun. Dan anda percaya tak, bukan semua bisnes, bukan semua perniagaan, bukan semua kerajaan akan survive beratus-ratus tahun. Susah tau, siapa yang handle company dia buat bisnes kan, susah. Tetapi macam mana Al-Quran, bukan 10 tahun, bukan beratus tahun, tetapi ribuan tahun, tak ada orang boleh challenge. Tak nak pergi situ. Baik, ini adalah tadabbur. Saya terus bagi konklusikan kepada anda, dan sebentar lagi saya akan nyatakan kepada anda apakah kalam-kalam ulama berkenaan dengan tadabbur. Inilah tadabbur. Tadabbur ni macam ni. Kalau tafsir, anda perlu faham kaedah-kaedah dan juga disiplin-disiplin tertentu dalam nak menerangkan Al-Quran, dalam menerangkan Al-Quran. Tetapi dia ada disiplin, dia ada qawaid. Bahasanya ini hukumnya apa kan? So kita kena clear. Tetapi tadabbur ni dia berkenaan dengan kedalaman pemikiran dalam kita nak memahami ayat-ayat Allah dan beramal sehingga memberi kesan kepada jiwa dan beramal dengan perbuatan. Saya suka perkataan guru saya di Jordan ketika mana saya ambil subjek ulumul Quran. Ada banyak tafsir. Guru saya kata, kalau kamu nak mencari tafsir dan makna tadabbur, kamu akan dapati banyak tafsiran yang ada. Tetapi untuk saya mudahkan kamu faham, bukan tarif, nak mudahkan kamu faham adalah tadabbur itu kamu faham ayat Quran tu dia nak apa? Ayat tu nak bagi tahu apa? Hormati orang tua. Contohnya. Ayat tu nak bagi tahu bangunlah malam. Contohnya. Kamu faham dan kamu beramal. Contoh ayat Al-Quran yang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mana ada orang jahil, orang yang mana ialah cakap kuat, dia cakap tak ada ilmu, dia lantang, hentam orang, kutuk orang sana sini, anda jangan berkata macam-macam. Qalu salama. Kata yang baik-baik je. Perlu tak anda faham tafsir? Oh, kaedah ni qalu, siapakah qalu ini? Dan apakah yang i'rab di sana? Ataupun apakah satu arahan dia wajib, dia sunat? Adakah dia makruh? Adakah arahan itu berbentuk menyeluruh ataupun kepada muslim ataupun kepada non-muslim juga sebab qalu contohnya? Anda tak perlu ke situ. Allah Ta'ala pesan kepada aku, kalau orang bercakap bukan-bukan ataupun dia menceritakan keburukan orang lain, dia membawa fitnah, katalah yang baik-baik. Qalu salama. Dalam hadis Nabi menyebut, Nabi kata man kana yu'minu billah. Ingat perhatikan Nabi mention ni, man kana yu'minu billah, siapa-siapa yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dia percaya kepada Allah, dia percaya Allah tu wujud. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sebab akan ada hari yang mana apa yang kita dapat, kita akan dapat reward, bad or not itu second lah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira, berkata yang baik. So sama tak? Aul yasmut, ataupun diam. Tak boleh nak cakap baik, diamlah. Senyum je, kata lebih baik.
Dan saya nak ajar tips kepada anda. Saya orang muda. Dan saya orang muda. Kami orang muda. Dan mungkin yang kakak-kakak, abang-abang pernah rasa orang muda ni dia ada darah panas dia lah. Bukan darah panas, dia agak, yalah, orang muda. Jadi bila mana orang buat benda yang kadang-kadang kita mistake, kita tak setuju, kita akan melenting dengan persatuan ke, contoh kan, saya akan selalu tukarkan mindset saya. Bila mana orang terlebih mengkritik, orang terlebih mencakap benda yang bukan-bukan dan tak bagus, dia tidak membantu pun untuk kebaikan tu makin bagus. Dan saya akan kata, saya anggap dia macam budak-budak walaupun dia abang-abang. Sebab analogi dia macam ni, kalau kita dukung anak baby ataupun kanak-kanak kan, dia cakap berjerit je, bising je, dia tempuk, dia tampar muka kita ke apa kan, ada tak kita nak tampar budak tu balik? Budak ni kecil ni aku tumbuk kan. Jadi kisah Nabi Musa, sekali tumbuk jalan. Ada tak kita nak buat macam tu? Tak kan? Kita kata, alah janganlah, hai tak cerdik pula dia ni. Macam manalah aku nak latih dia kan, macam manalah aku nak didik dia. Betul? Tak ada kan kita nak marah teking dia. Kau tak nampak ke? Penumbuk kau lah. Siapa lagi besar? Penumbuk aku sama besar dengan muka kau. Tak, subhanallah. So itulah bila mana kita nak marah, kita pandang, oh dia ni masih lagi baru nak belajar tentang macam mana nak menyantuni ketika berlaku salah faham. Dia ni baru nak belajar macam mana nak berbeza pendapat. Dia ni baru nak, dia masih lagi belum tahu. So aku kena ajar dia kot. Aku dah faham, so aku patut respon dengan lebih bijak lah dan matang. Faham tak? So kita pandang dia macam budak-budak, macam kanak-kanak. Tak adalah kita rasa nak marah. Tapi kalau anda pandang dia macam orang dewasa, tak lama. Budak tu pun kalau kau pandang dewasa juga, tak lama juga budak tu. So kita akan rasa lebih cool. Kalau kita tak boleh cakap baik, kita diam. Tu ayat Quran tu, wa iza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Mana boleh buka ayat tu? Ayat surah tu, surah berapa? Anda boleh tengok. Qalu salama, ayat tu. Subhanallah, Furqan, nanti anda boleh cari lagi. Jangan bagi tahu ayat berapa, biar dia orang cari sendiri. Dia orang terpaksa lalui. Korang jangan terkejut tau. Kenapa Al-Quran dia tak combinekan satu-satu cerita, satu-satu topik dalam satu surah? Ada perhatikan hari ni hari apa? Hari Ahad, Isnin. So anda baru lalui, kita berada di pertengahan antara hari Jumaat yang lepas dan Jumaat yang akan datang. So anda perhatikan dalam surah Al-Kahfi, kita biasa baca hari Jumaat kan. So akan ada 4 surah yang kita akan lalui. Ada 4 surah pula. Ada 4 filem. Filem berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Apa lagi filem yang ada? Filem berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Khidir. Apa lagi filem yang ada? Filem ada satu orang usahawan yang ada hartanah dan dia tak jangkakan esoknya tanah tu akan lenyap. Dan dia kata dalam Quran tu anda boleh baca, dia kata mustahil harta ni, estate ni akan musnah dalam masa yang singkat. Tak. ADM bangun esok pagi, macam mana boleh terjadi ni? Dan kisah yang terakhir adalah kisah Zulkarnain. Anda perhatikan kenapa tak dihimpunkan satu cerita? Kisah Nabi Musa letak satu topik. Dan anda perhatikan kenapa dalam surah-surah lain ada cerita, kejap ada hukum, kejap ada amaran, kejap ada berita gembira. Kenapa? Supaya anda bila baca cerita gembira, anda tak nak baca cerita amaran tu. Anda lalu je semua. Yang anda tak suka, anda tak baca. Tak. Anda terpaksa baca semua untuk faham semua. Itu antara hikmahnya Al-Quran kenapa tak disusulkan dalam satu bab atau satu surah. So jangan sebut ayat berapa. Tinggalkan mereka sendiri untuk mencari dan menjelak-jelak di ayat yang ke mana. Okey? Itu antara hikmahnya lah kenapa Al-Quran tidak dihimpunkan dalam satu surah. Baik. Kita di mana lagi? Ingat tadabbur adalah kita sekarang muka berapa? Awal lagi? Subhanallah. Rasa macam ada lama lah. Muka berapa? 855. Okeylah, kita faham tadabbur. Dan pada minggu depan banyak lagi saya tak sempat kongsikan hukum, adakah boleh kata wajib, berdosa ke apa kan. Banyak persoalan tak terjawab. Sebab asalnya saya nak terus kepada point. Bila saya baca berulang-ulang kali, lebih pada 5 kali saya baca buku ni, saya kata ruginya kalau saya tak share mukadimah, saya tak share responsibility yang tadi tu, yang 5 tu. Sebab terus kepada tadabbur. Dia orang dia nak baca, tak ada rasa nak hafal Al-Quran, which is itu adalah satu tuntutan. So I need to tell them. Saya cakap pada diri saya, baca balik pada awal. Dia je, walaupun kau dah post, tak apa, kau baca je lah. Dia selalu.
Sebab kelas ni, buku ni memang saya akan bedah pun sebelum kita akan pergi kepada macam mana Al-Quran, KPI Al-Quran dalam pembangunan insan ni. Alright? Okey. Tadabbur 2 je formula dia. Apa? Faham, amal. Sebut faham, amal. Sebut lagi sekali, faham. Kenapa saya buat macam ni? Guru saya buat. Sebut qulu al-fahmu wal amal. Ish? Dia tanya saya. Satu kelas lah, semua kena sebut lebih pada 5 kali. Saya pun sebut je lah kan, sebab kita hormat guru. Saya nak ulang. Anda ingat ni, penggunaan, kenapa dengan lidah saya? Pengulangan dalam Al-Quran bukan untuk akal. Saya ulang, pengulangan dalam Al-Quran bukan untuk akal. Even dalam manusia sekalipun, pengulangan bukan untuk akal. Kerana pengulangan, anda perhatikan dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Berapa kali dia ulang tu? Adakah Al-Quran Allah tak ada idea untuk bagi ayat lain sehingga terpaksa ulang ayat tu? Saya ringkaskan untuk mudahkan anda faham sebenarnya pengulangan. Take note pengulangan. Sebab tips ni anda boleh amalkan dalam rumah tangga. Tips ni anda boleh amalkan dalam rumah tangga. Pengulangan dalam Al-Quran bukan untuk memberitahu akal, tetapi pengulangan dalam Al-Quran untuk memberitahu jiwa. Bukti dia, anda beritahu kepada isteri anda. Dia kata, yang ini adalah botol air, yang ini adalah botol air, yang ini adalah botol air. 3 kali, kenapa dia ni? Yang botol air, yang botol air. Kalau dah 7 kali, 10 kali, kau rasa tak lama dia ni kan? Tetapi kalau cuba anda sebut, anda ada mak, cik sayang mak, cik sayang mak, cik sayang mak. Agak-agak jemu tak? Mak, seorang ibu. Siapa ada ibu kat sini? Kakak. Si kakak khusyuk je kat situ, subhanallah. Kakak, siapa dah ada anak kat sini? Kakak kat belakang ada dah ada dah. Ni adik kat depan ni. Siapa mak? Tu mak. Siapa mak? Abah lah kan. Anda percayalah, seorang ayah dengan ibu, mereka tak akan pernah jemu bila anak tu sayang kepada mak ayah dia. Betul tak? Makin sayang lagi ada. Betul tak? Subhanallah. Sebab tu saya nak ulang, bila saya ulang tu bukanlah kita nak beritahu kepada akal, tetapi saya nak beritahu kepada unconscious mind, minda di bawah sedar. Bila kita baca Quran, automatik kita nak faham. Unconscious mind, kita automatik nak faham. Sebab dia tindakan tanpa sedar. Dia adalah action yang ditanam dalam diri. So anda kalau anda nak latih anak anda, pay attention, buat pengulangan. Ingat, nak ubah manusia, anak sendiri pun, adik-beradik, jangan ubah dengan arahan. Kerana manusia sangat susah untuk terima dan dengar arahan. Tetapi kalau anda ubah keluarga anda dengan culture. Contoh, semua bangun pagi, kecuali 2 orang. Anda pergi office, semua solat duha, anda seorang tak solat. Semua solat zuhur, anda seorang tak solat. Semua solat jemaah, anda seorang tak solat dekat situ. Anda rasa kita tak solat juga ke? Gila, mesti kita pergi kat solat kan? Sebab culture macam tu. Hari pertama mungkin tak, hari kedua mungkin tak, hari ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita akan terkesan dengan culture. So ubah didik anak-anak dengan pengulangan, dan pengulangan culture itu dibentuk dari dalam. Ingat, tulis ayat ni. Culture dibentuk bermula dari dalam diri. Jangan suruh orang. Culture mula dari dalam diri. So sebagai seorang leader tu sama ada ketua keluarga, leader tu sama ada ketua syarikat, leader tu sama ada ketua organisasi, doesn't matter. Tapi start dengan diri kita. Dan kita ajak, bila kita letak culture tu, jangan kita buat seorang. Kita buat start dulu, kita ajak orang dengan kita buat sama-sama. Dan kita beritahu kenapa. Kita buat. Lama-lama, walaupun dia tak faham, dia akan buat. Because that is we call a culture. Kan? Speaking English sikit. So, ada apa itu tadabbur untuk kita faham? Ada 2, apa? Faham dan amal. Ingat Baik. So, ini adalah tadabbur. Inilah konklusi yang dibuat oleh Dr. Abdul Muhsin bin Zain Al-Mutiri. Ini adalah yang dia buat. Saya cuba terjemahkan tadi. So, terjemahan yang agak cepat. So, saya ada pengulangan ayat, dia jadi tak best. Dia bahasa Arab. So, ini kata Imam Sayuti, iaitu tadabbur ni, iaitu sifat
yang jiwanya disibukkan dengan berfikir untuk memahami lafaz perkataan dan mengetahui setiap makna dalam ayat. Kalau anda berminat untuk faham lebih, anda boleh buka dalam, anda perlu tak nak tengok benda ni? Anda boleh buka pada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam Sayuti. Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Sayuti, jilid 1 ayat muka surat 283. Kalau anda nak tengoklah yang penuh. Ini kata Imam Az-Zamakhsyari, iaitu seorang tokoh dalam bidang bahasa dan tafsir dia sangat terkenal dan sangat luas dan menjadi rujukan di seluruh dunia. Simple je. Tadabbur itu apa? Ta'ammul al-ma'aniyah wa tubsiru ma fi. Mendalami, memahami, ta'ammul. Maksud dan memahami apa yang Allah Taala nak bagi tahu. Anda kena bezakan. Saya tak sempat aku buat nota. Ingatkan saya, bukan ingatkan saya. Ingatkan diri sendiri. Minggu depan saya akan buat slide beza tadabbur dan juga beza tafsir. Supaya anda lebih confident bila anda buat. Anda tak rasa takut. Sebab ramai orang takut di Malaysia kalau tersalah tafsir masuk neraka. Sebab memang ada hadis pun. Man tafassara al-Quran. Tak pasti. Tapi faqad yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir al-Quran dengan cara dia sendiri, maka dia telah menempahkan tempat dia dekat neraka. So pay attention juga. Antara kita nak mudah faham dan kita tak buat salah. So sangat penting. Sekarang pukul apa saya tak sempat nak tunjukkan pada malam ni, which is ada. So kalau anda datang minggu depan, saya nak buat nota sikit, buat slide, saya buat nota kot ya. Saya post dalam, siapa dah tak ada dalam Telegram? Tak ada dalam grup Telegram? Tak ada lagi? Siapa yang dah ada Telegram? So saya akan buat nota dan saya akan post sebelum kelas minggu depan. Anda datang dan saya akan huraikan. Okey? Ini kata Zamakhsyari, iaitu ta'ammul, kita berfikir. Dan tubsiru, basara. Anda perhatikan pada perkataan basara bila aku nak habis ni. Basara, ada ingat? Basar bermaksud lihat. Ra'a maksud lihat. Nazara maksud dia juga lihat. Dan syahadah maksud dia lihat. Tetapi keempat-empat perkataan ni ada penggunaan yang berbeza dalam Al-Quran. Anda boleh type dalam Al-Quran dan anda boleh cari lagi kitab bahasa Arab kalau anda nak. Saya ringkaskan kepada anda. Basara, ra'a, syahadah, nazara. Kalau nazara, anda perhatikan air, ini hanya air. Warna kuning, tu tulisan dia, warna biru, nazara. Tetapi kalau anda melihat dengan ra'a, anda mula menilai dengan akal. Apakah molekul yang ada H2O. Dan ini dibuat daripada bahan kimia. Dan plastik ini, faham tak? Dia start menilai menggunakan akal, menggunakan ilmu, menggunakan analisa yang ada-ada. Ra'a. Tetapi bagaimana melihat dengan syahadah? Sempat tak ikut ni? Syahadah. Sebab tu kita sebut, kalau siapa nak belajar bahasa Arab, apa ni, syahadah television. Syahadah, dia melihat dengan ada unsur nafsu ataupun unsur keseronokan, unsur-unsur yang macam tu. Syahadah. Tetapi kalau basara ni, dia melihat sesuatu, tetapi penglihatan dia tu sangat luar biasa kerana dia melihat dengan hati, dia melihat dengan mata akal, dan akhirnya dia akan insaf. Sebab tu Imam Zamakhsyari dia sebut basar dekat situ. So bila mana kita melihat apa-apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, anda gunalah segala panca indera. Walahum a'inun la yubsiruna biha. Walahum macam mana ayat awal dia? Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum semua dah blur dah kan. Tahu kan hadis tu? Mereka ada akal, mereka tidak guna. Mereka ada penglihatan, mereka tidak melihat. Mereka ada telinga, mereka tidak mendengar. Kan? Subhanallah. So basar ini adalah tubsiru. Allah Taala juga menggunakan basar. Maksudnya melihat dengan pandangan mata hati. Kita tengok orang tu ni, ya Allah subhanallah, aku nak bantu dia lah, mungkin dia susah. Kita tak kata mesti anak dia tu tak jaga dah tu. Betul tak? Buang ayah, buang anak, patutlah. Dulu kan
Kalau nazara, kita kesiannya macam itu. Kesian je. Ya Allah, tak ada pula rasa nak pergi tolong. Kalau roh tadi, ya Allah macam ni sihat ke tak ni, demam ke apa tu kan, pergilah tolong. Nama dia basar tu empathy. Lihat dia rasa dengan penuh empathy. Lihat dengan mata hati. Baik. Ni kata Al-Khazin, berfikir makna dia, merenung hikmahnya dan juga memahami ayat-ayat Allah. Ini tadabbur. So anda boleh perhatikan last quote. Saya tak nak pergi jauh. Last, anda buka surah Nuh. Ada buka surah Nuh. Quran tak ada kat saya. Anda perhatikanlah pada ayat yang kelima. Anda tengok macam mana. Saya nak tunjuk sampel je kepada anda. Macam mana kita nak faham Al-Quran tanpa perlu kita faham kaedah bahasa Arab. So selepas ni, kita tak ada alasan lagi untuk tidak faham Al-Quran. Kita tak ada alasan lagi untuk tidak baca Al-Quran. Subhanallah. Anda perhatikan, anda baca terjemahan. Baca je terjemahan. Anda perhatikan macam mana Nabi Nuh ketika mana dia nak berdakwah, dia bercakap bukan sekadar orang lari daripada apa yang dia dakwah, siang malam, rahsia dan juga terang-terangan. Bahkan orang mengejek, orang tutup telinga, tak cukup dengan telinga, tutup lagi dengan pakaian. Bahasa kita kanak-kanak dulu, kan, dia lagi lidah kan, tak telinga, tak nak dengar, apa-apa tak dengar. Bahasa rahsia macam mana? Sakit hati tak? So kita boleh rasa tak? Perlu tak kita tengok bahasa Arab apa tu kan? Kita rasa Allah tak baiknya akhlak ni. Selepas ni kalau orang cakap, telinga Allah tak bagi dua, dengarlah. Walaupun tak. Dan orang lelaki, ingat, bila perempuan bercakap, bagi je telinga. Bagi je. Korang tak faham tak apa. Bagi je. Dia orang faham, dia orang rasa dihargai, itu je cukup. Itu formula untuk orang perempuan lah, laki-laki yang bakal berkahwin dan jadi imam-imam kepada makmum di belakang tu. Kan? Saya tak ada Quran, so tak boleh tengok terjemahan. Ayat ke berapa? Yang untuk telinga tu ke-5, ke-9, berapa? 7. Kan? Kita rasa apa? Allah kesiannya, susahnya dakwah. Ya Allah, hai. Kan? Ayat ke-7 kan? Subhanallah. Kita fikir, ya Allah, apalah hikmahnya, besarnya ujian Nabi. Kita renung hikmah dia. Kenapalah Nabi ni susahnya nak berdakwah. Dah diberitahu, dipulaukan pula. Kan? So bila mana kita faham, kita rasa, kita jangan buat orang macam tu. Sebab at the end, bila kita tadabbur, kita nak beramal. Kita jangan minta orang lain beramal. Kita nak didik anak-anak. Anak-anak bacalah Quran. Duduk dengan Umi, duduk dengan Abi baca Quran. Kita baca, dia duduk dengan kita. Lama-lama culture tu, bila kita baca Quran, dia datang. Dia membesar dalam Al-Quran. Itulah pandangan pertama, cinta. Pandangan pertama. Dia mengenali abjad cinta dalam Al-Quran dengan belajar daripada ibu dan ayah dia. Sebab ingat, anak-anak dia ada vision sangat kuat. Saya tak nak huraikan panjang sebab buku ni sangat best. Saya nak agenda saya pada malam ni, saya datang tadi saya berfikirlah, saya nak huraikan semua, saya nak fokus pada slide ataupun saya nak share supaya anda tahu tanggungjawab anda dan anda faham itu tadabbur. At least anda balik pada rumah malam ni, anda start dah boleh baca. Walaupun anda takut, sekarang anda tak perlu lagi dah. Sebab anda tahu, anda hanya perlu faham makna dan anda perlu rasa dan insaf pada diri dan apa yang kau boleh beramal daripada situ. Akan datang, saya akan kongsikan dalam ni, kita akan belajar lagi. Boleh saya kongsikan apa yang kita akan belajar next? Pada kelas yang akan datang, kita akan belajar tentang apa perbezaan tadabbur dan juga tafsir. Itu pada minggu hadapan. Kemudian apa hukum tadabbur? Hukum tadabbur. Yang ketiga, kelebihan dan fadilat tadabbur. Anda akan terkejut dengan fadilat ketika mana anda tadabbur. Anda akan rasa amazed dan anda akan rasa Al-Quran bukan air tangan manusia. Ketiga topik ni saya akan share pada minggu hadapan. Ada slide tapi saya tinggalkan sebab saya tak nak anda terlalu banyak belajar. Sebab at the end bila kelas, anda pergi kelas, banyak mana sekalipun anda pergi. Tapi nak tercabut kepiah. Anda pergi kelas mana, banyak mana sekalipun, anda pergi baca banyak mana sekalipun, tetapi kalau kita tak beramal, they are nothing. Sebab tu kalau anda baca surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, al-ghadab, Allah Ta'ala marah sangat kepada orang Yahudi, orang Bani Israel.
Sebab apa? Sebab mereka ni sangat alim, sangat faqih, tapi mereka tak nak beramal apa yang mereka tahu. So pay attention. Jangan baca surah saja. Kita faham kenapa Allah Ta'ala marah. Ghairil maghdub waladdallin. Siapa yang Allah Ta'ala ghadab dan siapa yang ad-dallin tu, siapa yang sesat tu. So rupanya orang Israel dengan orang Nasrani. Kenapa Allah Ta'ala marah sangat? Nampak tak? Kita start bertanya untuk kita faham. Oh, rupanya mereka ni ada ilmu tak beramal. Yang lagi dhalin tu sebab dia nak beramal, dia buat tapi tak ada ilmu, sebab tu tersesat. So harapnya anda belajar sesuatu malam ni dan anda tak perlu risau lagi selepas balik daripada kelas ni untuk mula buka dan belik Al-Quran dan anda boleh faham makna dia. Dan saya percaya habis je kelas ni anda akan dapati, anda akan ada masa untuk tadabbur, anda akan tahu macam mana nak tadabbur dan anda akan tahu apakah prinsip asas, apakah kriteria yang diperlukan. Kenapa sedang saya macam Inggeris sikit? Kenapa kriteria yang diperlukan untuk kita tadabbur Al-Quran supaya kita tak tersalah langkah. Ingat, hanya dengan ilmu saja kita boleh buat tindakan yang betul. Hanya dengan komitmen saja kita boleh berjaya. So, sekarang itu saja daripada malam ni. Khairu minallah wa syarru min nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tentang 5 tu. Tak apalah, minggu depan ada 4 lah, ingatkan saya. Tambahan daripada luar daripada topik ni, insya-Allah. Ada nak tanya? Abang ni mula-mula mencari soalan. Subhanallah. Panas ke sejuk korang? Okey, alright. Ada sebarang soalan? Ada dik? Angguk je. Kalau tak ada, kita ada. Ada, okey. Apa? Waalaikumsalam. Research. Subhanallah. Subhanallah. Saya nak tahu tak tentang retention